Anda sedang menyaksikan Assalamualaikum dan kita masih lagi dalam segmen Assalam Biz dan kali ini kita bersama dengan Ustaz Muhammad Ervino Johari, Duta Khas Wakaf Pembinaan Kompleks Masjid Bukit Bandaraya Seksyen 11 Shah Alam untuk menceritakan tentang tabung wakaf pembinaan Kompleks Masjid Bukit Bandaraya Seksyen U11 Shah Alam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Sihat, wabarakatuh. ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ustaz, mungkin Ustaz boleh cerita sikit tentang pengenalan cadangan pembinaan Masjid Bukit Bandaraya Seksyen U11 ni Ustaz. Terima kasih pada Hana dan juga salam bis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Thumma alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ia adalah merupakan satu penantian selama hampir 20 tahun Hana bagi penduduk di Seksyen U11 Shah Alam bagi menantikan pembinaan Masjid Bukit Bandaraya. Surau yang ada sekarang ini hanya boleh memuatkan maksima pun seramai 1,000, sedangkan kapasiti penduduk dijangkakan dalam beberapa tahun akan datang ini akan mencapai sehingga 4,000 unit rumah dengan kapasiti dan total populasi sekitar 20,000 orang. Maka ini adalah menyukarkan untuk memastikan agar syiar Islam, aktiviti dan program-program berkaitan tentang rumah Allah dapat dilaksanakan. Kerana itu bermula pada Disember 2020, suatu jawatankuasa penaja telah pun ditubuhkan khusus bagi tujuan melaksanakan dan merealisasikan program tabung wakaf pembinaan Kompleks Masjid Bukit Bandaraya Seksyen U11 Shah Alam, membawa harapan para penduduk dan juga mereka yang berada di sekitar. Mudah-mudahan ini akan menjadi satu lagi mercu tanda kehebatan aktiviti dan syiar Islam di Shah Alam, insya-Allah. Ustaz, berapakah sebenarnya dana yang diperlukan untuk memperbesarkan lagi masjid tersebut, menambah kapasiti serta membaik pulih masjid itu Ustaz? Terima kasih. Surau yang ada sekarang ini kalau kita perhatikan sekitar kemampuannya di bawah kapasiti 1,000 orang jemaah. Lantas untuk projek pembinaan tabung wakaf kompleks Masjid Bukit Bandaraya Seksyen U11 ini kita memerlukan 16 juta pembinaannya. Perjalanan yang masih jauh, kita baru dapat sekitar dalam 300,000, maka ruang untuk berwakaf dan sedekah dan jariah ini ianya terbuka kepada semua berdasarkan kepada kemampuan dan kapasiti. Ini yang kita harapkan agar kompleks ini dia bukan hanya terhad kepada urusan-urusan berkaitan tentang solat dan ibadah sekitarnya, tapi bakal menempatkan penempatan, kedai-kedai, pertumbuhan dan pembinaan ekonomi khususnya untuk umat Islam dan juga kawasan sekitar. Oleh kerana itu, kita amat-amat alukan dan juga mengajak agar semua dapat terlibat berdasarkan kemampuan masing-masing. Mari kita berwakaf dan bantu projek tabung wakaf pembinaan Kompleks Masjid Bukit Bandaraya Shah Alam ini. Ustaz, tadi Ustaz katakan ketika dan saat ini masjid yang sekarang ini hanya boleh menempatkan 1,000 berbanding dengan kata orang jumlah penduduk kawasan itu yang memang semakin ramai. Katalah mereka tak sempat nak pergi masjid tu, tak muat. Mereka akan pergi ke mana dan berapa jarak masjid yang lain itu? Baik, surau di peringkat surau sekarang ini paling dekat pun masjid yang mereka boleh pergi adalah Masjid Negeri yang sekitar lebih kurang 10 km. Maka ini akan menyukarkan. Lantas bayangkan seandainya kompleks ini dapat kita realisasikan, yang kita hasratkan dapat beroperasi pada tahun 2024, berkonsepkan Moorish Islamic Architecture. Antara yang kalau kita lihat kehebatan Moorish Architecture ini adalah daripada sudut pembinaan minaret ataupun menara itu, ianya akan memudahkan bukan saja penduduk Seksyen U11, Seksyen 8, 9 dan juga 7, para pelajar di UNICEL dan juga di UiTM, dalam masa yang sama staf dan warga kerja Taman Botani, kesemuanya akan mendapat manfaat, insya-Allah. Oh, masya-Allah. Saya dengar voice Ustaz ni macam voice over lah Ustaz. Masya-Allah. Okey, Ustaz, mungkin Ustaz boleh ceritakan tentang kebaikan berinfak khususnya untuk pembinaan masjid ni Ustaz. Baik, terima kasih Hana. Subhanallah, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam sepotong hadis sahih daripada Abu Hurairah radhiyallahu an bahawasanya manaqasat sadaqatun min malin. Riwayat Imam Muslim, yang bermaksud tidak akan berkurang
harta sesiapa sekalipun kalau sekiranya harta itu disalurkan menerusi saluran sedekah. Lantas dalam sedekah inilah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan agar kita bila bersedekah dan berinfak, kita juga berinfak untuk matlamat jangka masa panjang. Di situ datangnya dalam sepotong hadis sahih yang lain berkaitan tentang sadaqatin jariyah. Sedekah yang tidak terputus nilainya, keberkatan, pahalanya, walaupun kita sudah tidak ada lagi di bumi yang sementara ini, ianya terus berjalan dan wakaf adalah merupakan antara cara yang terbaik. Sesiapa sahaja yang terlibat mewakafkan hartanya ataupun dalam erti kata mempromosi, menunjuk cara ke arah kebaikan-kebaikan yang sebegini, ini yang baginda sallallahu alaihi wasallam nyatakan sebagai ad-dalu mithlu ajri fa'ilihi. Orang yang menunjukkan jalan ke arah kebaikan, subhanallah, hartanya, pahalanya, ganjarannya seumpama orang yang melaksanakan, membina, mengurus selia dan sebagainya. Tadi Ustaz kata 16 juta diperlukan dan setakat ini hanya RM300,000 sahaja yang terkumpulkan. Mungkin kita boleh war-warkan lagi kan kepada mereka dekat luar sana untuk ramai-ramai kita menginfakkan kepada pembinaan Masjid Bukit Bandaraya ini yang dijangka kita minta untuk beroperasi pada 2024 ni Ustaz. Benar. Silakan Ustaz. Baik, kepada semua muslimin muslimat sama ada individu, keluarga ataupun syarikat-syarikat korporat, marilah kita bersama-sama untuk membina rumah Allah Subhanahu wa taala. Ganjaran pahalanya bukan sekadar besar dan berlipat kali ganda, ianya juga adalah merupakan jariah yang berjalan mengalir berterusan. Boleh kita sumbang menerusi pembinaan tabung wakaf Kompleks Pembinaan Masjid Bukit Bandaraya Seksyen U sebelah Shah Alam ini seperti yang tertera, sama ada secara dalam talian, boleh dihubungi para petugas dan juga pegawai kita yang terlibat dalam menguruskannya dalam jawatan kuasanya. Boleh juga rujuk di FB ataupun di laman sesawang kami iaitu masjidbukitbandaraya.shaalam.com. Mudah-mudahan urusan ini dipermudahkan oleh Allah dan kami bagi pihak Masjid Bukit Bandaraya Seksyen U sebelah Shah Alam mengucapkan jutaan terima kasih di atas pahala ganjaran yang Allah Subhanahu wa taala akan peruntukkan kepada semua insya-Allah yang berwakaf. Baik Ustaz, mungkin adalah juga pesanan akhir kepada mereka dekat luar sana yang tidak tahu kat mana nak infak, macam mana cara nak infaknya kan. Silakan Ustaz. Terima kasih pada Hana. Cara infak subhanallah sama ada dalam talian ataupun boleh terus menghubungi pihak masjid dan berdasarkan apa yang boleh kita titipkan sebagai harapan dan galasan tanggungjawab dan amanah pembinaan ini. Kalau boleh Hana saya kongsikan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran rujuk pada ayat yang ke-92. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai' fa innallaha bihi alim. Yang bermaksud kamu sesekali tidak akan mencapai tahap kebajikan dan kebaikan yang tertinggi selagi mana kamu tidak sudi untuk meninfakkan apa yang kamu miliki daripada kalangan perkara-perkara yang kamu cintai. Harta benda, wang ringgit, subhanallah, itu keperluan wajib ada pada diri kita dan kita sayang dan kita cinta. Yang kita cinta itu kita berikan dan dedikasikan sedikit menerusi tabung wakaf pembinaan Masjid Bukit Bandaraya ini, sama ada secara dalam talian ataupun menerusi pegawai-pegawai petugas kita. Mudah-mudahan ini adalah merupakan harta yang terhebat kita di hari akhirat. Allah juga yang mengetahui apa yang kita lakukan dan mudah-mudahan ianya juga adalah merupakan kebaikan untuk semua insya-Allah. Amin, amin, amin insya-Allah. Terima kasih banyak-banyak kepada Ustaz Muhammad Erfino Johari di atas mewar-warkan mengenai tabung wakaf pembinaan Kompleks Masjid Bukit Bandaraya. Harapnya ini akan menjadi pencen akhirat kita, pencen kubur kita besok ya. Terima kasih banyak-banyak. Kita akan berhenti rehat seketika. Jangan ke mana-mana.